Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita belajar untuk bab 10 Matematik Tingkatan 2 Kecerunan Garis Lurus. Okey. Jadi yang menariknya cerita pasal kecerunan garis lurus ni ialah maknanya apa juga garis-garis lurus yang kita lukis, yang kita lukis. Okey. Sebenarnya dia ada kecerunan dia dan dia ada persamaan garis lurus dia. Apa juga jalan-jalan yang dibina di atas muka bumi ni, kita kena namakan jalan tu. Contoh kalau kita duduk di Taman Melo, mesti dalam Taman Melo ada jalan. Jalan Melo 1, Jalan Melo 2, Jalan Melo 3. Itu nama jalan. Dan dia ada number-number dia, ada nombor-nombor. Melati 1. Satu tu nombor. Jalan Melo 1, 1. Jalan Melo 2. 2 tu nombor. Jalan Melo tu nama. Nama jalan. Okey. Jadi dia kena gabungan. Dia kena gabungan. Maknanya dia ada nama dia dan dia kena ada nombor dia. Begitu juga dalam matematik. Dalam matematik, apa juga garis lurus yang kita lukis dalam matematik, terutamanya dalam graf. Dia mesti ada numbersnya. Dia mesti ada nombornya. Dia mesti ada nombornya dan dia mesti ada nama garisan tu. Okey, jadinya itulah yang menarik. Jadinya cuma pada malam ni kita nak belajar tentang kecerunan garis lurus. Jadinya kecerunan garis lurus ni dia sangat penting. Dia sangat penting. Sebab apa juga data, apa juga maklumat-maklumat, kalau kita nak simplifykan, biasanya kita kena buat tu mungkin dalam bentuk histogram, mungkin dalam bentuk cartapai, mungkin dalam bentuk cartapala, mungkin dalam bentuk garis lurus, bentuk garis lurus. Jadi garis lurus ni dia garis lurus ni ada kecerunan. Maknanya setiap garisan yang lurus, yang ada condong, maka dia ada kecerunan lah. Tapi kalau garisan tu tegak je, melintang ataupun mencancang, yang tu kita bincang kemudian. Yang tu dia special sikit. Dia tak ada kecerunan. Tapi dia tetap ada persamaan garis lurus. Okey. Jadinya itu berkaitan dengan kecerunan garis lurus. Kecerunan garis lurus ni maksudnya kecondongan sesuatu garisan yang kita buat dalam matematik. Yang paling penting dia ni garis lurus lah. Okey. Okey. Jadi sebelum-sebelum ni dulu-dulu kita belajar maknanya kalau dua garisan, kalau dia ada dua garisan yang bersilang, kita boleh dapatkan sudut. Okey, kalau ada garisan yang bersilang macam ni lah, dua garisan macam ni. Dua garisan yang bersilang. Okey, seperti ini. Di sini kita boleh dapatkan sudut dia berapa darjah. Berapa darjah? Mungkin dekat sini katakan 30 darjah. Tapi sekiranya dia tak ada dua garisan yang bersilang, dia hanya ada satu garisan seperti ini. Dia tak ada. Dia tak bersilang dengan mana-mana garisan. Tapi dia condong, maka dekat sini dia mesti ada nombor dia yang kita panggil sebagai kecerunan. Dipanggil kecerunan ataupun condong berapa condongnya satu-satu garisan tu. Kita nak kira berapa condongnya satu-satu garisan tu. Okey? Lagi condong, lagi besarlah nilai kecerunan. Okey. Jadinya kecerunan ni sebenarnya apa? Sebenarnya kecerunan ialah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Mana jarak mencancang? Okey, katakan ini garisan ni. Garisan ini daripada titik, satu titik A dan ini titik B. Jadinya kita ni ini garisan ni lah. Maksud cikgu adalah garisan ni. Garisan A pergi ke B ni. Okey. Jadi garisan ni condong kan? Jadinya kecerunan tu apa? Kecerunan tu berapa jarak mencancang ni. Ini jarak mencancang. Kat sini adalah jarak mencancang. Berapa dia punya jarak mencancang? Jarak mencancang bahagikan dengan yang ini. Ini sampai sini ni dia punya mengufuk ataupun melintang ke. Berapa jarak mencancang bahagikan dengan jarak mengufuk. Sebab itu kecerunan ni kita hanya ambil berapa panjang mencancang
yang mencancang tu bahagikan dengan yang mengufuk. Kita nak tahu dia punya kecerunan ni lah, kecerunan ni. A pergi ke B ni. Jadi kita ambil berdasarkan dua garisan. Garisan yang mencancang dan garisan yang mengufuk. Itu asas dia lah. Contoh, katakan kalau ada titik ni. Titik B, sini titik C. Soalannya ialah cari kecerunan bagi garisan B pergi ke C. Cari kecerunan bagi B pergi ke C. Maknanya kita kena tengok jarak mencancang. Yang ni mencancang ni. Mencancang 4. Yang mengufuk, yang ni mengufuk lah ni. Yang ni mengufuk 6. Jadi berapa kecerunan dia? Kecerunan mesti buat nombor. Jadi kecerunan yang mencancang adalah 4, yang mengufuk adalah 6. Jadi kalau kita mudahkan dia, kecerunan ni adalah 2/3. Jadi dia punya condong dia tu adalah 2/3. Dia punya condong dia adalah 2/3. Okey. Itu dia punya asas dia. Okey. Cuma dekat sini biasa-biasanya kecerunan garis lurus ni dia mesti ada dalam satah Cartesian. Kita buat garisan, garis lurus, dia mesti ada dalam graf ataupun dalam satah Cartesian. Satah Cartesian ni yang ada paksi Y dan paksi X lah. Dan paksi X. Dan ini adalah titik Q, okay? Dan ini adalah titik P kat sini. Okay, jadinya dia suruh cari kecerunan bagi garis QP. Apa kecerunan bagi garis QP? Jadinya kecerunan tu simbolnya M. Titik Q ni dia ada X, dia ada Y. Kita panggil dia sebagai X1, Y1. Titik P ni pun sama juga. Titik P ni dia ada koordinat X, ada Y dia. Jadi cuma kita anggap dia sebagai Y2, X2, Y2. X2, Y2. Jadinya cari kecerunan QP, menggunakan formula. Sebenarnya kita kena tahu apa dia punya jarak mencancang kat sini. Lepas tu bahagikan dengan yang mencancang sini. Untuk tahu yang mencancang kat sini ni, yang mencancang kat sini, mestilah Y2, sini adalah Y2 tolak Y1. Untuk tahu jarak yang mengufuk tu, dia mestilah dekat sini, daripada sini pergi ke sini, mestilah X2 tolakkan dengan X1. Okay, so maknanya kecerunan tu, kecerunan adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Minta maaf yang ini yang ini adalah formula yang silap. Okay, saja je. Mungkin ada sedikit sedikit kesilapan. Okey, kecerunan ni adalah yang betulnya adalah kecerunan adalah Y2 tolak Y1 perkan dengan X2 tolakkan dengan X1. Bukan X2 tolak X1 per Y2 tolak Y1, tetapi Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Y2 tolak Y1 per X2 tolak. Jadinya tinggi Y2 tu di sini tolakkan dengan tinggi Y1 di sini. Jadi kita tahulah berapa jarak mencancang. Lepas tu X2 dia dekat sini, X1 dia kat sini, X2 tolak X1 kita dapat dia punya jarak mengufuk. Jadi kita nisbahkan dia ataupun kita bahagikan Y dengan X. Okey, Y dengan X. Jadinya itu formula yang pertama, formula kecerunan pertama, formula kecerunan pertama. So ini adalah formula dan ini kita kena ingatlah. Ini kita kena ingat. Cuma nak bagi tahu kecerunan ni dalam nama panjang dia kecerunan, tapi dalam matematik kita pendekkan dia sebagai M. Kecerunan ni sebagai M. M sama juga dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi M ni maksudnya kecerunan. Okey, Y2 tolak Y1 itu adalah titik Y yang kedua. Ni Y2 ni tolakkan dengan Y1 untuk dapatkan jarak mencancang perkan dengan X2 tolakkan dengan X1. Okay. Okay, so next.
Satu lagi formula kecerunan yang kedua. Formula kecerunan yang kedua adalah M sama juga dengan negatif pintasan Y perkan dengan pintasan X. Yang ini kena ingat ni ada negatif ni. Ni mesti letak negatif. Walaupun pintasan Y dia positif. Contohlah katakan pintasan Y dekat sini. Pintasan Y dekat sini katakan 9. Okey, dekat sini dia punya X dia adalah negatif 5. Negatif 5. Jadi kecerunan adalah kecerunan iaitu M. Kecerunan ni M dia punya simbol kecerunan M. M sama juga dengan negatif pintasan Y adalah 9 perkan pintasan X adalah negatif 5. Jadi M sama dengan negatif 9 per negatif 5 sama juga dengan M ni adalah 9 per 5. Itulah kecerunan garis ini. Itulah dia punya tahap kecondongan garis tersebut. Okey. Jadi dia ada dua formula. Formula yang pertama adalah M sama juga dengan Y2 tolak Y1 perkan dengan X2 tolak X1. Dan satu lagi, kalau jumpa, nampak tak dia punya gambar rajah dia? Gambar rajah yang ni, dia tak terkena pun pada pintasan X, pintasan Y. Tapi untuk gambar rajah ni, garisan ni terkena, garis merah ini terkena pada paksi Y dan terkena pada paksi X. Sebab itu dia punya formula dia berbeza sedikit. Formula dia berbeza sedikit. Iaitu negatif kecerunan M. M ni maksudnya kecerunan lah. Negatif pintasan Y. Pintasan Y adalah ini. Inilah ni. Jadi negatif pintasan Y di sinilah. Kan terkena pada paksi Y. Perkan dengan, bahagikan dengan pintasan X. Pintasan X ialah garis yang terkena pada paksi X. Jadi dia ada dua formula. Okey, dia ada dua formula. Okey. Untuk soalan ini, yang ni special case. Kalau kita jumpa soalan ini, dia suruh cari kecerunan dan dia ni adalah garis berbentuk garis mengufuk yang melintang kan. Terus sahaja dia punya kecerunan ni, kecerunan ini saja nak maklumkan kecerunan M sama juga dengan kosong. Apa juga garisan yang melintang yang sama selari dengan paksi X, dia punya kecerunan dia kosong. Dia punya kecerunan dia kosong. Kalau kita nak buktikan macam mana dia dapat kosong, kenapa dia dapat kosong, kenapa kita tak masukkan dalam formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, kalau macam tu mari kita buat kira-kira dia dekat sini lah. Ni kira-kira dia dekat sini. M sama juga dengan Y2 tolak Y1 perkan dengan X2 tolakkan dengan X1. Okey, katakan ini titik S. Titik S ni ada koordinat dia. X dia adalah 9 dan Y dia adalah 5. Okey, itu satu. P ni, dia punya koordinat dia adalah negatif 7, 5. Negatif 7, 5. So dekat sini adalah X1, sini adalah Y1, sini adalah X2, Y2. Okey. Itu. Jadinya kita sambung lagi. M sama juga dengan Y2 tolakkan dengan Y1. Y2 ni 5. 5 tolakkan dengan Y1 5. 5 tolak 5 perkan dengan X2 tolak X1. 9 tolak negatif 7. Jawapannya adalah 0 perkan dengan 16. Cuba guna kalkulator. 0 per 16 jawapannya apa? 0 per 16. 0 per 16. So jawapannya adalah 0. So jawapannya adalah 0. Jadinya selepas daripada ni, kalau kita jumpa garisan yang melintang selari dengan paksi X, memang dia punya kecerunan dia kosong. Terus. Terus. Maknanya secara umum kita dah tahu, kita dah tak payah kira dia punya kecerunan sebab dia tak condong pun. Dia tidak ada kecondongan. Kecerunan tu maksudnya garisan-garisan lurus yang ada condong.
Yang ada cerun. Okey, yang ada naik bukit turun bukitnya. Jadi untuk garisan yang macam tanah rata yang melintang selari dengan paksi X, memang kecurunan dia kosong. Dan telah kita buktikan tadi, kita buat kira-kira pun jawapannya kosong. Okey. Okey, jadi kecurunan untuk garisan yang selari dengan paksi X ataupun garisan melintang, kecurunan M nilai dia adalah kosong. Okey, begitu juga dengan garis yang mencancang selari dengan paksi Y. Garis yang mencancang selari dengan paksi Y. Okey, dia punya kecerunan dia, kecerunan M sama juga dengan infinity. M sama dengan infinity ataupun tak terhingga, tak tertakrif. Kalau dalam kalkulator dia panggil syntax error, syntax error. Okey, betul ke? Betul ke? Okey, katakan kita tak puas hati, kita nak juga buktikan bahawa kita akan dapat kecerunan ni infinity. Maka ini titik K. K ni, dia punya apa? Dia punya koordinat dia adalah 6, 4. Lepas tu yang ni L ni adalah berapa? 6 -10 kan? 6 -10. Jadi dekat sini 6 ni adalah X1, Y1, ini X2, Y2. Okey. Jadi jalan kerja dekat atas M sama dengan Y2 tolak Y1 perkan dengan X2 tolakkan dengan X1. Jadi cubalah kita buat. Cuba buat sambung kat sini. Jadi Y2 tolak Y1, 4 tolak kurungan -10 perkan dengan 6 tolakkan dengan 6. Jadinya jawapannya apa? Jawapannya 14/0. Ambil kalkulator, cuba buat. 14/0 sama dengan kita akan guna, bila kalkulator kita akan nampak dekat situ adalah math error. Math error. Math error ni maksudnya nilainya tak tertakrif. Nilai dia infinity. Tak tertakrif. Tak ada nombor dah sampai. Math error. Math error tu maksudnya infinity. So selepas daripada ni, bila jumpa garisan-garisan yang mencancang selari dengan paksi Y tu, kita tahulah. Aku tak payahlah kira dia punya kecerunan. Kita tahu kecerunan dia adalah infinity. Jadi kalau garisan tu melintang selari dengan paksi X, kecerunannya kosong. Okey, kecerunannya kosong. Tapi kalau garisan tu dia mencancang selari dengan paksi Y, kecerunan dia adalah infinity. Kecerunan dia adalah infinity. Jadi apa yang kita nak kira sebenarnya? Kita akan kira kecerunan-kecerunan bagi garisan-garisan yang condong seperti ini. Ini garisan-garisan condong seperti ini. Okey? Okey, jadi dia suruh cari kecerunan. Bila dia suruh cari kecerunan, langkah yang pertama ialah kita kena kenal pasti formula kecerunan yang sesuai. Formula kecerunan yang pertama ataupun yang kedua. Kita tengok. Okey, formula kecerunan yang pertama iaitu M sama juga dengan Y2 tolak Y1 perkan dengan X2 tolak X1. So, jadinya kecerunan M sama juga dengan Y2 tolak Y1 perkan dengan X2 tolak X1. Macam tu. Okey, so itu yang pertama. Maknanya kita pilih sama ada guna formula kecerunan pertama ataupun formula kecerunan kedua. Kan? Kita ambil formula kecerunan pertama iaitu kecerunan sama juga dengan Y2 tolak Y1 perkan dengan X2 tolak X1. Kemudian kita kena kenal pasti mana dia X, mana dia Y. Of course lah ni X, ini Y. Of course lah 4 ni X, 6 ni Y. Okey, mana titik pertama? Q adalah titik pertama. Titik pertama ialah titik yang di belah bawah. Titik yang belah-belah atas ni kita jadikan dia titik yang kedua. Kan? Ini jadi X1, Y1. Ini X2, Y2.
Sekarang kita tahu Y2 adalah 6, Y1 adalah 2. Jadi ya, dekat situ kita dah kenal pasti dah. Di situ kita dah kenal pasti dah. Maka Y2 dia 6 tolakkan dengan Y1 dia 2 perkan dengan X2 dia 4, X1 dia 1. Jadi 6 tolak 2 sama juga dengan 4 per 4 tolak 1 sama dengan 3. So M kecerunan adalah 4/3 lah. Kecerunan garisan ini. Ini dia punya numbers kecerunan dia adalah 4/3. Okay. Garisan tu. Okay. Next. So kita tengok soalan ni. Seperti biasa kita nak gunakan, dia suruh cari kecerunan garis lurus. Okay. Kita nak gunakan formula 1, formula 2. Kita nak guna formula 1, formula 2. Formula 1 adalah formula yang garisan tu tak terkena pada pintasan Y, tak terkena pada pintasan X. Okay. Jadi itu formula 1. Formula 2, kalau garisan tu terkena pada terkena pada paksi Y, paksi X, yang tu kita boleh guna formula kecerunan kedua. Formula kecerunan pertama seperti biasa, M. Okay, M sama juga dengan Y2 tolakkan dengan Y1 perkan dengan X2 tolakkan dengan X1. Okay, jadinya Q ni, ini adalah X, ini adalah Y, sini adalah X, sini adalah Y. Yang rendah kita letak 1. Okay, yang tinggi kita letak 2, ni Y2. Jadi kita tahu Y2 7, Y1 8, X2 1, X1 4. Jadi kita nak buat macam mana? Masukkan je lah 7 sebab X2 kan. Tolakkan dengan negatif 8. Perkan dengan X1. 1 tolakkan dengan 4. 1 tolakkan dengan 4. So jawapannya adalah 7 tambah 8. Jawapannya adalah 15. 1 tolak 4 adalah negatif 3. Negatif 3. Jadinya, so M kecerunan sama juga dengan negatif 5. Maksudnya kecerunan garisan ini, garisan condong ini adalah negatif 5. Itu saja. Okay. Lagi soalan lagi. Cuba tengok soalan ni. Okay. Dia suruh cari kecerunan. Jadi bila dia suruh cari kecerunan, kita dapat tahu bahawa dekat sini adalah pintasan Y. Okay. Ini dipanggil sebagai titik pintasan Y. Okay. Yang ini pula adalah titik pintasan X. Pintasan X. Jadi pintasan Y adalah garisan merah yang terkena pada paksi X. Titik yang garisan tu terkena pada paksi X dipanggil garisan terkena pada paksi Y. Garisan ni terkena pada paksi Y dipanggil pintasan Y. Titik di sini. Okay. Di sini pula kan. Untuk X ni pula garisan dia terkena pada paksi X, kita panggil pintasan X lah. Jadi formula dia ialah M ataupun kecerunan sama juga dengan okay, sama juga dengan M sama juga dengan negatif pintasan Y perkan dengan pintasan X. Kena ada negatif tau. Negatif pintasan Y perkan dengan pintasan X. Jadi ni 6 ni adalah pintasan Y. Sini. 6 tu di sini. 10 tu di sini. Jadinya negatif pintasan Y juga adalah 6. Perkan dengan pintasan X adalah 10. So M ataupun kecerunan sama juga dengan negatif. Negatif 3/5. Itulah numbers ataupun dia punya kecerunan. Kecerunan bagi garisan ini. Kita gunakan formula yang kedua. Formula kecerunan yang kedua. Okay. Faham tak ni? Okay, one more. Satu lagi. Okay, satu lagi kita tengok betul-betul. Oh, kita tahu titik ni dipanggil sebagai pintasan Y. Okay.
Titik ni kita panggil sebagai pintasan pintasan X. So dia suruh cari kecerunan bagi garisan merah ni. Cari dia punya kecerunan dia. Apa dia punya kecerunan dia? Maka dekat sini kita kena M sama juga dengan fikir punya fikir. Guna formula kedua. Negatif pintasan Y perkan dengan pintasan X. Okey, perkan dengan pintasan X. Jadinya kecerunan ataupun M sama juga dengan negatif. Pintasan Y dia adalah 4. Perkan dengan pintasan X adalah negatif 8. So, M sama juga dengan 1/2. M sama dengan itulah nombor kecondongan ataupun nombor kecerunan bagi garisan merah. So, itu sahaja untuk bab 10. Kalau anda boleh menguasai, formula kecerunan pertama iaitu kecerunan adalah M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak perkan dengan X2 tolak X1. Itu formula yang pertama. Formula yang kedua adalah M sama juga dengan negatif pintasan Y per pintasan X. Itu pun dah memadai untuk anda tamatkan pelajaran bab 10 kecerunan garis lurus. Apa pun kena buat latihan lagi dan lagi untuk ingat masukkan memori kita buat latihan tu dalam kita punya ingatan. Jadinya itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.